Hai, saya Nuranis binti Muhammad Zamri dan hari ini kita akan bercakap tentang kesihatan mental. Apa itu kesihatan mental dan macam mana kita nak tahu yang mental kita ni sihat atau tidak? Terdapat dua cara, iaitu pertama, ujian DAS. Ujian DAS ni bermaksud Depression, Anxiety and Stress Scale. Okey, ujian ini memberi keputusan dalam bentuk skala yang menunjukkan tahap kesihatan kita pada jangka waktu tertentu itu. Cara kedua adalah cara kita perasan dalam kehidupan seharian kita. Apabila kita mempunyai tekanan, assignment banyak ataupun kita mempunyai perbezaan pendapat dengan orang lain, kita tahu cara untuk mengendalikan masa, untuk menghormati pendapat orang lain itu, ataupun apabila kita menerima cacian atau makian daripada orang lain, kita tahu di mana letaknya harga diri kita dan kita tahu cara untuk menghormati diri kita, menyayangi diri kita seperti mana kita menghormati orang lain dan juga menyayangi orang lain. Okey, tahap kesihatan mental yang baik membolehkan minda kita berfungsi dengan cara yang baik, kita berfikiran lebih rasional dan juga tidak cenderung untuk melepaskan perasaan marah ataupun emosi kita kepada orang lain. Kesihatan mental yang baik juga penting untuk kita mempunyai kehidupan yang tenang dan juga kehidupan yang harmoni. Antara golongan yang terlibat dalam masalah mental. Yang pertama, golongan remaja. Yang kedua, pelajar sekolah. Yang ketiga, orang awam. Yang keempat, kanak-kanak. Yang kelima, orang tua. Dan yang keenam, pekerja. Itu merupakan golongan yang selalu terlibat dalam masalah mental. Hari ini saya akan bercakapkan tentang faktor-faktor yang mengalami masalah kesihatan mental. Yang pertama, kurang bimbingan keluarga. Contohnya seperti ibu bapa tidak memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak mereka. Yang kedua, belajar secara atas talian yang menyebabkan pelajar mengalami stres. Yang ketiga, mempunyai masalah kewangan dan perlu menampung hidup keluarga. Contohnya seperti macam dibuang kerja dan tidak ada pekerjaan untuk menampung diri sendiri dan menampung keluarga. Okey, yang seterusnya dipulaukan oleh kawan-kawan. Kadang-kadang kita kalau tak ada kawan-kawan pun kita akan rasa keseorangan dan itu akan menyebabkan kita akan berasa sunyi dan kita akan menyebabkan fikir yang negatif. Seterusnya, ibu bapa tidak memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak-anak. Contohnya macam busy dengan kerja. Okey, yang seterusnya, kegagalan dalam pencintaan pun boleh menyebabkan masalah mental lah. Akan terjadikan kesihatan mental. Ya, percintaan kan. So, dia akan mengalami kemurungan apabila pasangan ataupun yang seterusnya tidak mendapat perhatian daripada ibu bapa. Ni contohnya macam ibu bapa tidak hiraukan anak-anak mereka. Contohnya seperti anak-anak mereka menguruskan diri mereka dengan sendiri dan ibu bapa busy sehingga kan tidak ada masa dengan anak-anak mereka. Seterusnya, anak-anak tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada ibu bapa. Contohnya seperti ibu bapa bercakap dengan anak-anak tidak memberikan keutamaan kepada ibu bapa yang menyebabkan ibu bapa berasa stres terhadap anak-anak mereka. So seterusnya, keluarga yang bermasalah seperti salah seorang daripada ahli keluarga itu yang mengambil barang larangan seperti kadah yang menyebabkan gangguan terhadap ahli keluarga yang lain sehingga kan mental mereka terjejas. Membincangkan tentang kesan masalah kesihatan mental. Yang pertama iaitu sukar untuk
untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Ini khasnya kepada golongan dewasa, pelajar sekolah ataupun orang tua. Yang kedua, tidak dapat memberikan tumpuan dan pembelajaran tersekat, iaitu gagal dalam peperiksaan antara contohnya seperti pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan pelajar universiti. Dalam pekerjaan, kehidupan jadi lebih susah. Ini akan mengakibatkan pengangguran. 4. Sentiasa berfikiran negatif dalam keadaan buruk. Kita dikemudikan sebagai depression lah. Yang seterusnya iaitu insomnia, akibat sentiasa tidur lewat ataupun tak boleh tidur. Mudah terdedah kepada penyakit yang berbahaya, iaitu antara contohnya penyakit iaitu sakit jantung. Hal ini akan menyebabkan mereka kurang selera makan, kurang vitamin dan kurang zat-zat dalam badan. Saya akan menerangkan kaedah mengatasi masalah kesihatan mental. Yang pertama, kita dapat melakukan aktiviti senaman sebagai aktiviti harian. Sebagai contoh, berjogging, berbasikal ataupun juga hiking. Kerana apabila kita melakukan aktiviti senaman, kita akan berasa lebih nyaman dan tenang kerana kita dapat menghirup udara yang segar dan juga pemandangan yang indah apabila kita melakukan aktiviti senaman ketika waktu pagi. Seterusnya, mencari solusi bagaimana untuk mendapatkan persekitaran yang baik dan dapat membantu pelajaran. Contohnya kekemasan tempat belajar. Yang kedua, pencahayaan yang cukup. Dan yang ketiga adalah keselesaan tempat duduk. Kerana keselesaan tempat duduk memainkan peranan apabila tulang belakang menerima tekanan yang tinggi akan mengganggu fokus kita untuk meneruskan pembelajaran. Seterusnya, merancang perbelanjaan keluarga dan juga membuat kerja sambilan untuk mencari duit. Contohnya, membeli barangan yang perlu untuk isi rumah sahaja dan seterusnya membuat jualan secara atas talian. Seperti yang kita lihat sekarang, sosial media dijadikan platform-platform jualan sebagai alternatif untuk mendapatkan duit tambahan. Seterusnya, sentiasa berfikiran positif dan berada dalam keadaan yang ceria. Sebagai contohnya, mengajar diri untuk sentiasa senyum walaupun berada dalam keadaan yang agak sukar. Dan seterusnya, saling menyapa antara satu sama lain. Dan apabila kita senyum kepada orang lain, kita dapat menceriakan hidup mereka. Dan secara tidak langsung, kita juga akan terasa lebih ceria kerana dapat membahagiakan hari seseorang. Kemudian, anak perlu meluangkan masa bersama ibu bapa mereka. Sebagai contoh, bergurau senda ataupun bermain bersama-sama ibu bapa. Dan seterusnya, menonton filem kegemaran masing-masing. Dan yang ketiga adalah bersiasat ataupun makan angin. Di samping itu, menyelitkan aktiviti yang menyeronokkan sambil bekerja. Sebagai contoh, dalam setahun bekerja, mesti memilih untuk beberapa hari untuk melakukan aktiviti hari keluarga. Dan seterusnya, melakukan senaman apabila berada di pejabat. Senaman ringan dapat membantu menenangkan fikiran kita dan dapat mengurangkan stres kita. Dan yang terakhir juga, kita boleh melakukan aktiviti IT ataupun minum petang. Seterusnya adalah me time. Antara aktiviti me time yang dapat kita lakukan adalah melihat video ataupun mendengar lagu yang dapat menenangkan minda kita. Dan yang seterusnya, kita boleh juga menonton filem kegemaran. Dan seterusnya, kita boleh juga melakukan aktiviti yang dapat menghiburkan hati. Sebagai contoh, membuat video TikTok. Seterusnya, mengisi masa lapang dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk umat Islam, kita disarankan untuk menunaikan solat tahajud. Dan juga yang penting sekali adalah solat 5 waktu. Kerana ketika kita solat, kita dapat berdoa kepada Allah SWT dan juga dapat memohon kebahagiaan hidup dan dipermudahkan segala urusan dalam hidup kita. Dan bagi secara umumnya, untuk semua jenis agama, kita perlu melakukan ibadah dan terus berdoa untuk meminta kebahagiaan daripada Tuhan masing-masing. Kemudian, merancang perkara yang hendak kita lakukan. Apabila kita merancang sesuatu, kerja akan menjadi lebih sistematik. Seterusnya, dapat menentukan tugasan yang perlu diselesaikan dahulu dan juga menjimatkan masa. Maka kita tidak akan tergesa-gesa ataupun terkejar-kejar untuk menyelesaikan sesuatu kerja. Selain itu, membuat jadual kerja yang hendak dilakukan. Dengan ini, kerja akan menjadi lebih teratur dan juga
kita akan mempunyai tujuan untuk melakukan sesuatu perkara untuk setiap hari. Sebagai contoh, di waktu pagi kita melakukan senaman, dan apabila masuk sahaja waktu tengah hari mungkin kerja, atau pada hujung minggu kita dapat melakukan aktiviti seperti mengemas rumah, memasak, ataupun apa-apa sahaja aktiviti yang perlu dilakukan. Dan seterusnya, apabila tiba waktu petang, boleh mengisi jadual tersebut dengan aktiviti riadah. Dan pada waktu malam mungkin boleh melakukan ulang kaji ataupun apa-apa sahaja kerja yang perlu diselesaikan, dan juga jadual tidur yang sihat. Okey, di sini saya akan terangkan tentang beberapa faedah jika kita mengatasi masalah kesihatan mental. Yang pertama sekali, kita akan dapat mengurangkan kadar kematian di dalam negara akibat bunuh diri. Yang kedua, kita akan dapat melahirkan insan yang tidak terbantut perkembangan minda dan boleh berfikir secara rasional untuk membuat sebarang keputusan dalam kehidupan. Seterusnya, hidup kita akan lebih bahagia di samping keluarga yang kita cintai. Jadi, tidaklah kita untuk rasa seperti seolah-olah bersendirian dalam kehidupan dan mempunyai masalah rumah tangga. Faedah yang seterusnya, kita akan merasa lebih tenang walaupun ada dugaan yang menimpa kita. Jadi, bila ada dugaan yang menimpa kita, kita boleh hadapi dengan tenang dan selesaikan dengan cara yang mudah. Seterusnya, orang-orang tua ataupun orang-orang yang sudah berusia akan merasakan diri mereka lebih disayangi apabila anak-anak mereka memberi kasih sayang kepada mereka. Jadi, tidaklah mereka rasa kesunyian, keseorangan diri di waktu usia mereka yang sudah lanjut. Apabila kita mengatasi kesihatan mental ini juga, segala kerja kita sepanjang hari akan lebih teratur dan sistematik. Dan akhir sekali, negara kita akan berkembang dengan pesat kerana rakyatnya yang mudah untuk menyelesaikan masalah dan menerima segala cabaran yang mendatang. Pihak-pihak yang bertanggungjawab mengatasi masalah ini ialah ibu bapa, guru-guru, masyarakat sekeliling, kawan-kawan, anak serta majikan. Kesimpulannya, setiap individu berhak untuk mendapatkan kesihatan mental yang baik. Masyarakat perlu diberikan lebih banyak pendedahan tentang masalah kesihatan mental untuk mengelakkan munculnya stigma tentang masalah ini. Hal ini kerana kita selalu keliru kesihatan mental dengan penyakit mental. Kesihatan mental bukan penyakit mental. Individu yang mempunyai masalah kesihatan mental masih boleh meneruskan kehidupan seharian berbanding dengan mereka yang mengalami penyakit mental. Hal ini kerana individu yang mempunyai masalah kesihatan mental perlu diberikan sokongan oleh orang sekeliling untuk kembali memiliki kesihatan mental yang baik. Kesihatan mental adalah penting untuk kehidupan yang lebih berkualiti. Oleh itu, kita tidak seharusnya memandang remeh tentang perkara ini. Namun, kita boleh melakukan pencegahan dengan menangani masalah, mengukuhkan sokongan sosial dan mengamalkan gaya hidup sihat. Pada peringkat yang lebih besar, penekanan perlu diberikan kepada promosi kesihatan mental. Promosi kesihatan mental memerlukan pelibatan pelbagai pihak seperti sektor kerajaan, sektor swasta dan organisasi komuniti. Tumpuan harus diberikan kepada promosi kesihatan mental sepanjang hayat, iaitu dari peringkat kanak-kanak lagi. Ini adalah untuk mencegah masalah penyakit mental daripada berlaku ketika peringkat dewasa dan warga tua. Contoh aktiviti seperti promosi kesihatan mental di sekolah, contohnya program menangani masalah dan krisis di kalangan murid sekolah, dan intervensi kesihatan mental di tempat kerja, contoh program pencegahan stres. Semua klinik
kesihatan di seluruh Malaysia menyediakan perkhidmatan saringan untuk kesihatan mental dan penyakit mental menggunakan soal selidik tertentu. Mana-mana individu yang berhasrat melakukan penilaian kesihatan mental boleh berbuat demikian. Pengesanan awal adalah perlu.